Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wa anshur alaina khazaini rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan, mudah-mudahan majlis kita pada pagi yang mulia ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jadi sebelum kita memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada ruh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok kitab kita pada muka surah 4. Pada muka surah 4 kitab kita. Kita tengok tang nombor 3. Nombor 3 yang apa dia, bentuk macam kaki ayam sikit. Dan ada pun hantarannya tu. Kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan berkata tuan musannif, tuan pengarang bagi ini kitab, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata, dan adapun bicara dan adapun hantarannya, yakni bicara maudhu'. Ilmu ini nak bicara pasal apa? Maka iaitu hati. Nak bicara pasal hati, nak bincangkan soal hati, iaitu hantarannya, bicaranya hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya, kepada hati. Jadi hati ini akan berkelaku. Yang mari kepadanya tu macam-macam jenis kelaku, sama ada kelaku baik ataupun kelaku yang jahat. Maka di setiap kelaku tersebut perlu ada penilaian, sama ada boleh ataupun tidak. Nak menilai boleh ataupun tidak dapat tidaklah, mestilah melalui kita tahu. Melalui kita tahu tu macam mana? Adalah dengan kita belajar. Kita nak buat kereta, nak bagi reti pun kita kena belajar juga. Nak buat motor, bagi reti pun kena belajar juga. Nak buat apa pun kena ada ilmu. Begitu juga dalam soal hati. Kita takkan tahu kalau kita tidak belajar macam mana yang kata dibolehkan tu. Kita takkan tahu. Begitu. Yang keempatnya, pada kita masih bicara muqaddimah, belum masuk tajuk. Dan adapun hukumnya, hukum ilmu tasawuf ni, hukum belajar ilmu tasawuf ini,
maka fardu ain, fardu tu kewajipan, ain tu diri, wajib atas tiap-tiap diri yang mukallaf, wajib, hukum dia wajib. Maka kita wajib belajar, jangan kita tinggal. Isilah kod-kod mana sekalipun bagi selesai hutang kita dengan Allah. Kita berhutang ni, dalam soal fardu ain ini kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita buat heleh-beleh. Semayang kita faham, tahu kata wajib. Puasa kita faham, tahu kata wajib. Ilmu kita tahu tak hak mana hak wajib? Kita tak tahu. Sebab tu jangan kata sembahyang saja wajib, sembahyang betul dah wajib. Sebab tu puasa jangan kita kata puasa sahaja wajib. Bahkan ada ilmu yang kita wajib. Kesemua perkara wajib kalau kita tinggal akan disiksa. Baik. Ni kita ulang sikit. Walaupun kita baca sampai muka surat 5 itu, kita ulang sikit ni. Sementara nak masuk, sebab hari itu kita berhenti tak kena tempat. Kita berhenti tak kena tempat hari itu. Ni kita ambil sikit. Dia macam tu lah, kalau kita tengok cerita ke drama ke, dia ada flashback. Ni macam flashback sikit lah, tarik sikit macam tu. Sebab kami tutup guru kami pun dia ajar macam tu. Guru-guru kami ajar macam tu, dia tarik sikit. Kan mungkin ada hari tu dia terlepas hujung-hujung tu sikit. Ini pun tang hujung dah. Kalau ikut kita mula minggu lepas, bukan muka surat 4. Kita mula minggu lepas tu tang apa, tang bismillah, tang alhamdulillah, tang segala puji kan. Ini kita undang sikit sebagai nak flashback bahawa kita sedang membahaskan soal muqaddimah. Hari itu pun tak ada nak masuk kitab yang pertama untuk bahas pasal muqaddimah. Saat kita masuk pada kitab yang pertama. Kita tengok dulu tang tu sikit. Mungkin ada nota-nota yang kita tertinggal pada minggu lepas, kita boleh tengok. Dan ada pun hukumnya ilmu ini, maka fardu ain, wajib atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Yang akil baligh wajib belajar ilmu yang wajib ni, iaitulah ilmu daripada asas tasawuf, asas tauhid dan asas fiqh. Kena belajar, wajib. Kalau tak belajar, berdosa. Habis. Yang kelima daripada muqaddimah ni dinyatakan, dan adapun tempat ambilnya ilmu ini maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tempat ambilan lah. Ambil daripada mana? Quran dengan hadis. Kalau kata Quran, buka dalil dia pada muka surat pada surah Jumu'ah ayat yang kedua. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim. Saya tengok ayat. Ni mungkin kita tak tanda juga. Saja kita tengok balik, takut-takut ada nota yang tertinggal. Kalau orang tanya kepada kita, kadang-kadang mereka tak berdalil lah dengan bahawa apa yang kita pelajari ini adalah daripada Quran dengan hadis. Padahal ada. Apa kata tak ada? Buka jumpa. Buka je jumpa. Wallazi ma'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tang tu. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan. Itu makna tasawuf tu, maksudnya bersih. Ataupun setengah kata suf bulu lembut. Begitu. Jadi ambilan daripada Quran dengan hadis. Kalau kata daripada ayat Quran surah Jumu'ah ayat 2, dan bagai-bagai lagi daripada ayat Quran yang menyatakan, yang menyebutkan wa yuzakkihim. Ada banyak ayat Quran yang menyebut wa yuzakkihim, bersih. Dan kalau sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis Nabi berjumpa dengan Jibril yang kita sebut pada pertemuan kita yang terdahulu, anta'budallaha fa innaka yarahu. Beribadah seolah-olah kita melihat Allah, atau kalau tak boleh,
beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Jadi kalau kata mafhum ayat Quran tadi, dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang Arab yang ummiyin tu. Ummi ni orang Arab yang memang maklumlah, mereka tidak tahu menulis, membaca tak boleh. Maka Allah utuskan kepada mereka seorang Rasul, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, daripada bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, serta mengajarkan mereka dan hikmah, hajam, macam-macam perkara daripada agama Islam yang telah diperwajibkan kepada Nabi untuk dipersampaikan. Begitu. Jadi ada tempat ambilan jangan kita kata tasawuf ni macam ayat acak dan setengah-setengah kata. Jadi orang yang tak merasa, dia tak boleh kata. Macam kita tak biasa makan makanan, misalnya laksa ikan sekok, contohlah, bukan nak suruh makan. Jadi dia kata sedap-sedap tu, kita tak bisa makan. Laksa telur kecil, sedap lah, sedap. Pasal dia berkata sedap, dia dah pernah, dah biasa makan. Kalau tak pernah makan, tak biasa makan, maka dia tak boleh nak kata, tak boleh nak cerita. Macam itulah yang kata tasawuf, ilmu tasawuf ni ilmu yang tak kena belajar, sebab ilmu yang direka-reka, yang tak ada di zaman Nabi, contoh. Jadi dia pun kata bahawa ilmu tasawuf ni ilmu yang seperti ayat cak tu tak betul. Itu tidak betul. Kemudian dan ada pun namanya ilmu ini, maka ilmu tasawuf ada setengah meringkaskan tasawuf itu sebagai taqwa, sebagai suf, bulu yang melambangkan kelembutan. Orang yang beramal ilmu tasawuf ini nampak lembut, Waw sebagai wara', menempati ciri-ciri menolakkan segala yang syubhah. Fa ni, apa dia fa? Fa ni saya tak tanda, mungkin ada yang tahu. Ada dalam kitab yang satu lagi adalah tanda, tak apa, lupa ni. Baiklah, habis itu. Kemudian dan ketahui olehmu bahawasanya maksud, tujuan daripada ilmu tasawuf ini, daripada ilmu tasawuf itu, bukan ini tu, alif ya ta tu, itu. Sebab tu kita kata mengaji kitab Jawi ni, kita sambil-sambil membaca Jawi. Yang ambil versi Rumi tu, dia tak apa nak berjumpa sangat lah, tak apa nak boleh belajar Jawi, dia masih kekal dengan tulisan Rumi, kan. Sebab tu belilah kitab Jawi, bagi antara kitab order lain yang ada, yang belum kami dapatkan stok pun ada, yang tak sempat post lagi sebab kami baru-baru ni sibuk sikit dengan pengurusan almarhum Tuan Guru Haji Rifai bin Yaakob yang telah pun pergi meninggalkan kita. Sambil-sambil itu kita hadiah Fatihah sekali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Lalu dan ketahui olehmu bahawasanya maksud, tujuan hati kita tu daripada ilmu tasawuf itu, maksud tujuan pada ilmu tasawuf ni, maksudnya tujuh hatilah, tujuan maksud tu. Daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Jadi membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Ilmu tasawuf ni dia nak bersih bukan setakat dalam. Jadi hati ni raja. Bila hati ni raja,
Dia tak dapat tidak. Semua perilaku akan bergantung pada anggota-anggota yang zahir lah, yang akan bertindak sebagai rakyat dah, yang akan bertindak. Maka sebab itu kita nak cari penawar bagi hati ni, supaya tindak tanduk tubuh badan kita tu menepati seperti yang Allah kehendaki, dan dia mesti bermula daripada hati. Jadi anggota zahir ni namanya fiqh. Sebab tu kita jangan tinggal fiqh. Imam Malik sebut, fiqh tanpa tasawuf ini orang yang bodoh. Hak tasawuf tanpa fiqh ni orang gila. Imam Malik sebut, fiqh tanpa tasawuf ni orang yang bodoh. Duk pulun buat amal benda-benda yang boleh merosakkan amal dia tak cara. Dia tak tengok kepada benda-benda yang boleh merosakkan amal dia. Hasad ni mafhum hadis Nabi sebut, dia memakan amal kita seperti mana api makan kayu api. Sikit bawa api makan kayu api sikit. Kalau kita tak jaga perkara-perkara ni daripada riak kita, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, Allah menyediakan kepada kita fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang-orang yang sembahyang. Orang yang mana? Orang yang riak di dalam sembahyangnya. Riak dalam sembahyang untuk solat fardu tak apalah kalau kata nak riak pun, memang benda wajib. Tunggu tak riak bila nak selesai. Ibadah sunat. Setengah kata guru tak apa, bermula dengan riak tu, lama-lama dia hilang. Riak ni dia passion nak tunjuk ke orang, lama mana sangat dia boleh nak tunjuk, kan? Tapi kalau masing atau kalau dah lama pun duk jadi darah daging dia duk pula nak tunjuk juga. Alladzina hum yura'un, neraka wail untuk orang yang riak dalam sembahyang. Sebab tu kita kena jaga dalam soal ini, supaya ada ia membersihkan anggota yang zahir tadi ni, menyampaikan, membawakan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Jadi dengan kita bersihkan anggota zahir, membawa pula kepada kita dalam masa yang sama membersihkan hati. Sebab tu kita tak boleh nak tinggal, kedua-dua mesti jalan serentak. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut. Kita hari ni memang ada program dengan motocross. Sebab tu pengajian kita hanya satu sesi pada pagi ni. Kita bagi laluan dia masuk, agak bising sikit lah. InsyaAllah lagi di Push Terata Ilmu kita akan siarkan live permainan motocross di Terata Ilmu Haji Abdul Majid. InsyaAllah boleh tengok di Push Terata Ilmu tadi. Baik. Jadi kita tengok balik kitab kita. Habiskan dulu insyaAllah. Jadi kerana kita mula 10 suku, kita start 11 suku lah insyaAllah. Baik. Dan mana tadi? Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima farash, yang ni kemaluan. Tulis itu kemaluan. Kita farash untuk perempuan saja, tak lelaki sekali ya. Maksudnya situ tulis itu kemaluan. Dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. 7 anggota tu itulah mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Dan dalam engkau ingat, di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allah bagi kepada kita nikmat yang besar-besar, pemberian yang besar-besar. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas nikmat yang besar tadi. Segala anggota kita, nikmat ni besar. Allah bagi kepada kita ni nikmat yang besar. Mana kita nak suluh nikmat yang besar?
Okey, kita ambil satu lah, tapak kaki kita. Berapa lama dah kita guna tapak kaki kita? Lama no. Ada dah guna 30 tahun, ada yang dah guna 60 tahun, ada yang dah guna 50 tahun. Semakin semakin menipis ke semakin menebal? Kalau kita beli slipper yang daripada baby dulu, kita kena tukar lah, sebab kaki kita makin membesar. Tapak slipper kita pun makin lama makin berlubang. Tiap-tiap 6 bulan sekali tukar, tiap 6 bulan sekali tukar, berlubang. Tapi tapak kaki kita tak berlubang kecuali kencing manis. Itu nikmat yang Allah beri kepada kita. Makin kita pakai, bukan makin nipis, makin tebal. Silap-silap kaki kita tu, Masya Allah. Duk kuih tebal, duk kena gosok dengan ketui batu, duk kena ambil pengasah kaki, bagi nipis balik. Dia bukan kuih nipis no. Bukan duk kuih berlubang tapak kaki, rupa makin tebal. Masya Allah, nikmat yang Allah bagi tengok. Bukan sama seperti yang dibuat oleh kita, yang dicipta oleh kita. Konon kita rasa kita hebat. Tak. Itu nikmat Allah. Nikmat hidung pun duk boleh menyawang napas elok ni. Cuba Allah bagi sekali, tak boleh berbau napas apa, tak ada bau dari apa. Jadi dia rasa tak boleh duduk. Inilah nikmat-nikmat besar yang Allah bagi. Sebahagian yang boleh kita contoh sebutkan. Ada hal lain-lain lagi tu, orang yang cerdik ni dia boleh fikir sendirilah. Itu kata hukama. Orang yang cerdik ni bagi contoh satu pun dah faham. Tapi kalau orang yang tak cerdik ni bagilah banyak contoh pun tak faham, kata hukama. Jadi mudah-mudahan kita di antara yang cerdik, dengan satu contoh kita boleh faham dan nampak. Dan iaitu segala anggota engkau yang Allah bagi nikmat tu, yang wajib atas engkau memeliharanya. Ya, melihara, jaga macam mana? Daripada jatuh kepada maksiat lah maksudnya. Jaga daripada jatuh kepada maksiat. Dan mensyukurkannya. Syukur. Nah, syukur ni sekali lagi kita memerintahkan seluruh anggota kita hanya untuk Allah, tu tanda kita syukur. Cara kita syukur. Jadi kita pandai sebut saja pula syukur. Jadi macam mana teknik cara syukur tu? Macam mana? Iaitulah kita menggunakan semua nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita gunakan, kita kembalikan semula kepada Allah, dengan maksud kita menggunakan semua nikmat yang Allah bagi ni pada perkara yang Dia izin. Itu tanda syukur. Kalau kita guna pada perkara yang Dia tidak izin, itu tanda kita tak bersyukur. Bila kita tidak bersyukur, ayat Quran sebut macam yang kita hurai sebutkan minggu lepas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tak syukur ke, memang kita ini di antara yang tak tahu pun untuk sebagai manusia yang tidak tahu bersyukur. Allah bagi nikmat kepada kita. Maka la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa kufur, Allah akan bagi azab pedih. Bukan tambah. Kalau syukur, Allah tambah. Kalau kufur, bukan tak kena tambah, kena azab pula. Kan? Kita dapat satu-satu benda, lepas tu ada pertambahan, sonok. Tiba-tiba dah lah benda tu tak dapat, kena azab pula lagi. Tuh. Sebab tu kita kena jaga. Baik. Habis tu. Maka jika tiada memelihara, engkau dia akan beberapa nikmat tadi, maka jadi apa? Jawabnya, jawab, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau. Atas disebut kitab Jawi, atas maksud lawan. Jadi saksi lawan. Jadi saksi lawan atas engkau pada hari kiamat. Duk berlawan dengan kita depan ni. Padahal duk atas dunia kerjasama elok dengan kita, akhirat jadi musuh kita. Seperti firmanullah Ta'ala dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencap, menutup, memeterilah oleh Allah. Kalau ikut sebut wa tukallimuna tu, ditutup mulut kami, kami menutup, kami mengecap, kami memeteri. Kami di sini Allah. Mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Artinya apa? Menegah ya Allah akan dia mana tu? Nak kita jawi, kita kena tanda bagi elok-elok. Ya tu siapa dia? Akan dia tu siapa? Tu yang kalau kata kita beli walaupun kitab Rumi yang kita post bagi tu, dia takkan reti ayat dia tu sebab dia kopi sebiji daripada kitab Jawi ni. Sebab itu kita beli kitab tu, kitab Rumi tu, dah setengah lagi kitab Rumi Penawar Bagi Hati ni dia pakai ambil mafhum. Takut bukan apa, takut tak kena dengan kehendak tuan kitab. Jadi dekat akhirat kita nak kena menjawab pula. Tuan kitab nak macam lain, kita pergi ubah-ubah jadi macam lain, tak sama macam kehendak kefahaman musannif. Sebab apa? Kita telah menjadi seorang penjenayah ilmu yang telah pun tidak memahamkan pada kefahaman sebenar musannif. Musannif sekarang dengan fahaman macam lain, tapi kita pindah-pindah bagi fahamnya ikut faham kita. Tak boleh macam tu. Itu jenayah. Kita sedang membaca kitab Tok Guru, kitab pengarang kita. Ini adab. Sebab itu saya pilih sendiri kitab Rumi yang tulisan Ustazah Nuraini Abu tu untuk kita jadikan naskah kita. Baik. Jadi artinya menegah ya Allah akan mereka itu daripada bercakap, berkhabar-khabar, berkata-kata, daripada berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, tangan berkata-kata, dan mengsaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang mereka mengusahakan, mengerjakanlah. Semua tangan dia akan cakap apa dia buat di akhirat nanti. Kaki dia akan cakap apa yang dia buat di dunia tu, masa di akhirat nanti dia akan cakap. Mata dia akan beritahu. Tak ada mulut pun, tak sadar fikir tu. Ni kerja Allah, kan? Kita jangan fikir semua dengan logik kepala kita. Tak betul. Tu. Dan mengsaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang mereka mengusahakan mengerjakan akan dia di dalam dunia. Semua segala anggota akan menjadi saksi lawan kepada kita, cerita semua benda apa dia buat. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia anggota dengan kejahatan yang keluar daripada anggota. Ceritalah aku dulu buat jahat, aku ni saipak kepala kucing, aku ni saipak orang, aku tumbuk orang pada jalan yang tak dibenarkan, aku katok orang, aku mencuri, aku ambil barang atas jalan tak sebenar, aku makan benda-benda yang haram, aku melihat benda-benda yang haram, aku mendengar mengumpat caci maki, aku mendengar mereka berkata-kata yang haram tapi aku tak mendengar, macam-macam lah. Mereka akan seluruh anggota kita akan berkata-kata ketika itu. Tu. Maka tiap-tiap anggota yang bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada anggota. Dan firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kuntum tastatiru na an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Wa ma kuntum tastatiru la an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zalamtum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Surah Fussilat ayat 22. Boleh tanda buat not. Surah Fussilat ayat 22.
Artinya dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Tak. Nah, tak ada. Kita dah buat benda jahat semua akan diketahui. Bukan sembunyi, tak. Bukan privacy, bukan. Nah. Tidak sunyi dia. Pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mengsaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu, telinga pun tahu. Dan segala mata kamu, mata pun tahu. Mata tengok. Dan segala kulit kamu, kulit pun jadi saksi. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, yang dinyatakan, saksi-saksi kita yang tersebut, seluruh anggota kita, itu belum campur lagi dengan rumput yang menyaksikan kejahatan kita, dinding yang menyaksikan kejahatan kita, lantai, ketui batu, semualah tiang yang menjadi saksi kepada perbuatan jahat kita. Seluruhnya yang memandang, yang melihat kucing ke apakah, semua akan menjadi saksi kita. Jadi macam mana? Sebab itu kita tak boleh lari daripada semua yang akan menjadi saksi lawan kepada kita nanti. Beringatlah dalam kerja buat kita ni. Melainkan kecuali apa dia? Dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kecuali tak ada jalan lain lah. Apa dia? Melainkan kita tinggalkanlah buat jahat ni. Settle lah. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tak bercerai. Takkan berpisah daripada kita pada tiap-tiap masa dan pada tiap-tiap tempat. Kita pergi ke mana, kaki dengan tangan duk ada melekat kat kita. Kita pergi ke mana pun, mata duk ada di kita, tetap ada. Habis itu, selagi menyebut hamba yang ni tuan musannif pengarang kitab Penawar Bagi Hati ni lah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sekali lagi kita akan bubuh gambar pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam grup. Bagi yang mengikuti siaran sekarang, yang belum menyertai grup, anda boleh maklumkan atau PM inbox personal sama ada di Facebook atau di WhatsApp saya bagi yang mengenali. Nanti sekejap lagi kita akan bagi link untuk ke grup supaya tak tertinggal. InsyaAllah siaran kedua kita sekejap lagi sebenarnya kita tunda kepada malam besok, insyaAllah pada jam 9.30 malam. Kita tunda kepada malam besok jam 9.30 malam. Kita dah nak masuk tajuk ni. InsyaAllah. Jadi selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Nak sebut pasal anggota yang 7 lah, yang disebut dah tadi ni. Kitab yang pertama, masuk dah. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, ada padanya kitab yang pertama ni 7 fasal. Ada pada kitab yang pertama ni 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan menerangkan mata. Nak masuk bab mata. Kadang-kadang kalau saya baca, lepas tu duduk diam lama tu, saya duduk tengok nota-nota di kitab saya masa duduk mengaji. Kadang-kadang kita baca ni, mudah-mudahannya tujuan kita nak juga orang faham. Baca kalau orang tak faham susah juga, tapi yang memahamkan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tengok lama macam mana nak habaq ni. Tu. Ingat siapa, saya bukan tazkirah, saya baca kitab. Kalau tazkirah tak apa, saya pram habis jam. Ni baca kitab ni dia kena tengok satu-satu. Saya bukan seorang yang pandai, maka saya melihat kitab, saya baca untuk diri saya dulu, dan tuan-tuan muslimin muslimat yang menonton, yang melihat, yang bersama dalam majlis ilmu, kita sama-sama memperbetulkan diri kita. Bukan makna saya baca saya sempurna, tidak. Jadi sebab saya dah belajar ni, apa kata saya guna kelebihan yang saya dah pelajari ni untuk sama-sama kita share, kita kongsi. Saya tolong baca, bukan saya seorang yang pandai.
Fasal yang pertama pada menyatakan nak menerangkan mata. Dia nak tahu dulu nilai harga mata ni. Kita selama ni duk guna mata kita tanpa panduan manual. Sebab tu yang guna berselerak tu. Bawa kereta tak ada lesen, sebab tu kita sebut minggu lepas. Kita ni banyak kelaku tubuh badan kita belum ada lesen. Naik kereta tak ada lesen pun, kalau berjumpa dengan polis pakai kena saman kita ni. Ni kita ni banyak surat saman. Kalau kira-kira mata ni buat salah banyak dah. Tangan, kaki, banyak dah salah kita. Jadi tak tahu berapa surat saman yang kita dapat. Kalau kita cek mujak hak saman kereta, kita boleh cek juga melalui aplikasi ataupun di mana-mana nombor untuk kita cek, ataupun web untuk kita cek. Bubuh nombor IC terbit berapa saman kita kena. Tu untuk kereta. Boleh tak cek untuk mata, telinga? Kita tak boleh nak cek, tapi kita sedar sendirilah apa salah silap kita. Begitu. Ketahui olehmu ni dia khitab, dia hadap cakap ni. Sebab tu tutup guru, kalau guru-guru dia bacakan, ketahui olehmu, hai penuntut ilmu, hai hadap mengaji kitab ni kah, hai semua manusia, bahwasanya mata engkau itu menjadikan diakan mata engkau tu oleh Allah Ta'ala. Hak bagi jadi mata ni Allah. Nilai harga mata ni kita kena tahu. Nanti ke depan dia cerita nilai tangan. Kita kalau satu-satu barang kita tak ada nilai, kita tak tahu nilai, kita akan buat benda tu jadi murah. Masa kita kecil-kecil, kita tak tahu nilai pun duit. Tu telan duit silin masuk dalam mulut. Duit 100 orang kata pecah. Dia pecah tu, koyak. Tu bukan pecah duit tu, tu koyak. Ni pecah ni, sebelah duduk sini, sebelah duduk sini. Sudah. Pecah-pecah ni, bila mari ke besar baru tahu. Pergi beli tu, dia duit tu jadi pecah nilai. Jadi maksudnya apa? Kita kalau tak tahu nilai, kita akan buat ikut dan. Bila kita tahu nilai, akhirnya kita tahu, wah, ini suatu benda yang mahal. Sekarang mata kita tak tahu nilai, sebab tu kita menggunakan pada tempat-tempat yang bukan sepatutnya. Begitu. Jadi kita kena tahu nilai. Maka ketahui olehmu, hai semua yang menuntut ataupun seluruh muslimin muslimat yang untuk ilmu, manusia, umat Nabi Muhammad, bahwasanya mata engkau itu menjadikan diakan mata engkau oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah, kerana beberapa manfaat, kerana beberapa hikmah, kerana beberapa kegunaan. Tengok manual panduan, apa guna dia. Yang kegunaan itu tadi ni bangsa akhirat, yang jenis akhirat, yang kategori akhirat, dan yang bangsa dunia, yang kategori dunia. Dia ada terbahagi kepada dua, yang bangsa akhirat dengan bangsa dunia. Maka setengah daripada faedahnya, manfaatnya, kegunaannya, hikmahnya yang bangsa akhirat apa dia? Memandang kepada langit, tengok langit. Tu apa yang kata bangsa akhirat macam mana tengok langit tu? Tengok langit, Allah, luasnya langit ni. Seluas-luas terbentang langit. Tak ada tiang pun yang menongkat dia. Tak ada tiang hak tongkat dia. Siapa buat ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita jangan macam kita habaq pada minggu lepas tu, jangan asyik kita tengok tu nampak yang tu je. Tengok tu ingat Allah. Tengok langit, Allah. Tengok ayak sungai, Allah. Bukan kata anggap Allah, ini nikmat yang Allah bagi. Tengok ayat Quran sebut wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sebut nikmat, ingat nikmat yang Allah bagi kat kamu. Kita ni rajin lupa nikmat-nikmat ni. Sedangkan nikmat tu kita guna. Nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga. Ada, tapi lupa. Dan matahari, boleh tengok matahari seronok. Matahari tak terbit punya hari pun rasa gelisah lah kita ni. Tak boleh tengok matahari. Duduk dalam hospital tak boleh tengok matahari. Apa ni turun ni? Sajalah duduk kat atas hospital duduk sakit, tak ada tengok apa. Tengok orang sakit turun nak tengok matahari, tengok tanah sama.
Orang hak duduk dalam rumah hak tinggi-tinggi, tak boleh nak tengok matahari, jerebu misalnya, hak lah ni musim Covid di Selangor kena PKPB. Duduk di Selangor, tak boleh nak keluar. Nak rasa rindu nak tengok matahari. Cuba hari hak mula-mula habis PKP, dia keluar tu tengok Allah setenang. Begitu. Dan bulan dan bintang. Tengok bulan bintang, ada mari ketenangan. Tu bila lihat tu ingat kepada Allah. Dan lainnya lagi lah. Bila lain-lain lagi misal. Supaya apa? Supaya berdalil, dibuat percaman engkau, dibuat alamat bagi engkau dengan dia atas ada Allah. Dengan kita lihat, kita kena perasankan, kita kena ketahuikan, kita kena tanamkan bahawa bila kita lihat tu, inilah nikmat Allah. Inilah pemberian Allah. Dengan kita melihat matahari, tengok bulan, ingat Allah. Begitu. Itu yang bangsa akhirat. Dan atas keesaannya, esa Allah, ketunggalan Allah dalam melaksanakan ni, tak ada orang boleh buat macam ni. Tak ada. Kan? Turun matahari, naik bintang, naik bulan. Habis nak mari kepada cerah, bulan pun tenggelam, mari matahari pula. Begitu. Dan atas keesaannya dan atas kuasanya, kekuasaan Allah. Masya Allah. Dan setengah daripadanya, daripada faedah mata yang bangsa akhirat tadi lagi, melihat akan Quran. Lihat Quran. Quran ni dengan kita melihat pun dapat pahala, bukan tentu baca lagi. Empat benda yang kalau kita lihat dapat pahala. Lihat Quran, tengok. Boleh pahala dah, tak baca lagi. Lihat Kaabah. Kan? Letih-letih tawaf. Tengok Kaabah. Tengok, dapat pahala. Lagi tengok muka mak ayah, dapat pahala. Satu lagi Quran, Kaabah, muka mak ayah, muka guru satu ni. Tengok muka guru daripada awal sampai ke habis, tak pusing-pusing kali, dapat pahala. Begitu. Baik. Itu daripada bangsa akhirat, jenis akhirat, tengok Quran. Dan melihat akan jalan kepada masjid, pergi ke masjid. Jadi walaupun nampak pada bentuknya dunia, bentukannya dunia, tapi sebenarnya tu perkara akhirat, bangsa akhirat. Sebab apa? Nak pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Tuntut ilmu, nak pergi, masuk dalam kategori akhirat juga. Kan kita hari ni walaupun tengok telefon nampak gaya, tapi masuk juga dalam perbuatan amal akhirat. Mata kita duk melihat telefon untuk mendapatkan ilmu yang wajib bagi kita semua mengetahui. Begitu. Dan setengah daripada faedahnya, manfaatnya, hikmah kegunaan mata yang bangsa dunia pula, melihat perusahaan engkau. Tengok apa yang kita buat kerja masa dunia. Menukul ke, ada orang kata tadi bunyi, apa dia ketuk. Memang kita di sini Teratak Ilmu Haji Abdul Majid ni duduk dalam kawasan pembinaan, pembangunan berjalan tanpa henti. Dan macam-macam program yang kadang-kadang orang nak mari lihat, macam hari ni program motocross, nak mari menziarah ke tempat kita. Maka kita izin tu daripada main. Sebab tu program kita hari ni, pengajian kita hari ni, kita tunda kepada malam besok untuk siri kedua. Sebab lagi kita ada program dengan motocross. Tu daripada duk test lah tu. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dengan mata, dia boleh, dengan nikmat mata ni kita kena tahu, boleh melepaskan kita, mengelakkan kita daripada segala yang menyakiti. Tengok kereta main di depan, kita guna mata untuk mengelak, kereta lari. Atau apa-apalah, longkang ke apa, gagah mata tak tengok, masuk dalam longkang. Betul. Misal seperti jatuh,
jatuh. Elak daripada jatuh menggunakan mata. Dan belaga, macam kita abang tak salah. Belaga dengan siapa-siapa. Kalau tak ada mata memang kena belah dah. Kalau tak terpandang, kadang mata ada, tak perasan, pam, kena. Kadang mata ada tapi tertidur, kena. Jadi syukurlah dengan nikmat mata. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya mata. Tiap-tiap silap muka surat 6. Bagi hak Jawi lah, hak Rumi tak tahu. Memelihara daripada melihat yang haram. Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Tu cara kita mensyukurkan mata. Orang tanya macam mana syukur mata ni? Nak buat macam mana? Iaitulah elak daripada melihat yang haram. Tu maksud. Mana misal? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Tu. Melihat perempuan yang lain daripada isteri? Jangan. Maka jangan, itulah dengan tidak melihat yang haram, yang melihat perempuan selain daripada isteri, itulah masuk dalam kategori syukur nikmat mata. Dan sayangnya, yakni syukur dengan mata daripada melihat yang haram tu seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya, dan seperti melihat akan yang muda belia. Jadi lihat selain daripada isteri, selain daripada sahaya, selain daripada mahram. Selain daripada mahram. Mahram ni maksudnya yang haram kahwin dengan dia. Mahram ni yang haram kahwin dengan dia. Tulis dah. Kita tahu lah mahram. Mahram ni yang haram kahwin dengan dia. Selain daripada sahaya. Sahaya ni pun hak milik bagi tuan. Katakan kita ni tuan. Sistem hamba sahaya ni memang tak ada dah lah ni. Tu kadang-kadang mereka komplain, mereka kata kitab-kitab lama ni diubuh ni masalah hamba saya. Bukan pakai dah lah ni. Jangan kata tak pakai. Akhir zaman turun Imam Mahdi, kita akan pakai balik. Sebab tu ulama simpan masalah ni. Ulama lebih cerdik daripada kita. Dia simpan siap. Kitab ini walaupun kita kata kitab klasik, kitab yang dah ada pun dalam muzium, kalau kita pergi tengok. Saya pernah masuk muzium Terengganu, ada dah kitab-kitab ni. Padahal lah ni kita baru duduk belajar baca kitab-kitab ni. Maksudnya kita duduk baca kitab-kitab duduk dalam muzium lah ni. Ni kitab-kitab ini masih menyimpan masalah hamba, masalah sahaya. Sebab nanti masa turun Imam Mahdi kita akan guna pakai balik. Baik. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya, haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada sahaya hambanya, haram. Kalau dia sendiri nak lihat sahaya dan hamba, tak apa, tak ada masalah, tak haram. Sebab hamba adalah miliknya. Dan mahramnya, yakni yang diharamkan kahwin padanya. Lihat perempuan yang selain daripada yang diharamkan kahwin padanya, maka hukumnya haram. Kan? Siapa dia? Contohnya mak kita, haram kita kahwin dengan dia. Lihat perempuan yang selain daripada yang haram yang haram kita berkahwin dengan dia, itu hukumnya haram. Selain daripada mak, selain kakak, tok kita, kan, adik kita, selain daripada tu, hak tu dihalalkan pula kahwin. Maka hak dihalalkan kahwin dengan kita itulah, jadi kita lihat dia tu jadi haram. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Sibyan yang membahaskan yang kita cadang letakkan sebagai silibus fardu ain kita, kitab Hidayatus Sibyan, dia pesan aurat ni ada sebahagiannya dia bahaskan bahawa bagi lelaki lengan pun dikirakan aurat juga bagi lelaki, lengan kita ni. Maksudnya kalau kita pakai t-shirt pun masih dikira aurat, tak warak lagi lah kita. Macam tu.
Dan seperti melihat akan yang muda belia pun masuk dalam kategori melihat sesuatu yang haram. Muda belia ni apa, seorang pemuda, seorang anak muda yang belum tumbuh janggut misai lah, tak ada janggut misai lagi. Ni hukum dia juga haram kalau kita duk anggap dia seperti perempuan. Itu berlaku macam-macam sekarang kan. Mana? Contoh kita sebut pada dia. Tapi kalau sajak tu dia nak jadi perempuan lah. Dia lelaki nak jadi perempuan sajak tu. Ni kadang ada lelaki-lelaki yang jenis lembut dan sebagainya ni. Budak-budak tak tumbuh janggut misai lagi. Wal'iyadzubillah. Ini masuklah dalam kategori yang kalau kita duk melihat dia, hukumnya jadi haram. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Aurat-aurat ni ma yajibu satruhu, barang yang wajib ditutup. Aurat ni. Seperti melihat aurat laki-laki, maka lazimkan olehmu memeliharakan mata engkau. Aurat laki-laki kepala lutut. Kepala lutut tu aurat. Kena tutup. Tu. Kerana firmanullah Ta'ala. Sebelah 5 minit. Dalam 10 minit ni kita stop. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Ini surah An-Nur ayat 30. Tanda anak di situ. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Artinya bersabda olehmu, hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman. Allah suruh Nabi kita untuk bersabda, untuk sampaikan. Bagi sekalian orang yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus, yakni daripada barang yang haram. Pejam dengan maksud jangan melihat perkara-perkara yang haram. Tiada harus bagi kamu melihatnya, yang haram bagi kamu melihatnya, melihat barang perkara tu. Jawabnya, nescaya memejam oleh mereka itu mukmin akan segala mata mereka itu mukmin. Suruh pejam. Dan suruh olehmu akan mereka itu mukmin dengan memelihara farash, yakni kemaluan mereka itu mukmin. Nescaya memelihara mereka itu akan segala farash, akan segala kemaluan mereka itu daripada barang yang diharamkan dikerjakan dengan dia barang kemaluan tu. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Jadi di sini ni huraian ayat Al-Quran ni agak panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada malam esok, iaitulah sesi kedua kita yang sepatutnya pada jam 11.30 sampai 12.30 hari ini. Kita akan tangguh pada malam esok jam 9.30 malam hingga jam 10.30 malam. Muslimin muslimat yang sedang mengikuti boleh panjang-panjangkan makluman ini. Yang berada di Facebook mungkin belum menyertai grup kita, boleh sekali lagi PM personal untuk sertai grup agar boleh sama-sama ikuti melalui Google Meet, agar ada interaksi mungkin melalui komen-komen yang boleh dikomenkan, ataupun boleh lihat secara sendiri melalui ramai-ramai berada dalam Google Meet dalam majlis halaqah kita, insya-Allah. Itu saja, kita berhenti dulu di muka surah 6 ni. Kita akan huraikan kerana firmanullah Ta'ala nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, insya-Allah. Sekarang jam 11.08 kita berhenti di situ.
Apa-apa komen boleh PM personal, apa-apa cadangan boleh PM personal. Bagi kitab yang belum sampai, kita akan usaha proses insya-Allah. Saat lagi untuk Rumi lah, untuk Jawi insya-Allah kita dah post semua. Itu pun kalau ada yang belum sampai, boleh PM personal untuk kita cek tengok kitab mana yang belum sampai insya-Allah. Kalau kira-kira kita ini kita akan selesaikan cuma dalam, kalau Allah izin, tinggal 30 pertemuan lagi lah. Sebab kita dah ada lebih kurang 4-5 pertemuan lah. Kita jangka dalam 30 lagi pertemuan kita akan khatam kitab Penawar Bagi Hati. Sekali lagi, kalau ditanyakan sanad kita bermula daripada saya sendiri yang tidak seberapa ini, naik kepada Tuan Guru Haji Adnan bin Haji Abdul Majid, naik kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi bin Saleh, iaitu Tuan Guru di Parit Panjang yang viral 2-3 hari ini, merupakan guru kepada Tuan Guru Haji Rifai bin Yaakob juga yang baru meninggal baru-baru ini. Naiklah kepada Syekh Al-Allamah, pengarang kitab kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sanad kita macam tu. Kalau naik di satu sanad lagi pun juga pergi kepada Tuan Guru Haji Adnan, naik kepada Tuan Guru Baba Tuk Jong Fatani juga, dan juga naik kepada pengarang kitab kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu saja, kita tunggu dulu, insya-Allah jumpa pada malam esok jam 9.30 malam untuk sesi kedua sekali. Tak ada lah, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.